98.9 FM. Pelbagai kisah pengalaman yang telah pun saya ketengahkan setiap malam dalam Misteri Jam 12. Hari ini saya nak berkongsi sesuatu mungkin berkenaan dengan kepercayaan orang-orang Melayu kita. Yalah, orang Melayu kita banyak sangat kepercayaan. Ada kalanya ia mungkin sesuatu perkara yang kemungkinan tidak benar, ataupun ada kemungkinan kepercayaan ini wujud atas sebab-sebab yang lain. Antaranya contoh, kalau kita ambil gunakan dua sikat yang dibuat daripada bambu. Kemudian kita gesel sikat tu, gigi sikat tu kan, sikat ada gigi, kedua-dua gigi kita gesel sikat bambu tu, krek, krek, krek. Ia akan menghasilkan sejenis bunyi dan difahamkan mengikut sesetengah orang. Bunyi itu adalah bunyi memanggil, menyeru kakak cantik ataupun pontianak. Tapi dia bukan sekadar menggesel sikat tu, gigi sikat. Ya, bila digesel gigi sikat tu, ada boleh dikatakan mentera yang harus dibaca. Dia gesel gigi sikat, krek, krek, krek. Pontianak, pontianak. Kemudian ada sambungannya yang saya rasa tak perlulah saya habis membacanya. Kepercayaan seterusnya, kalau ada jemuran yang dah pun diangkat dari galah, jangan biarkan galah kosong berada di luar tingkap rumah. Kerana ia akan memanggil kakak cantik untuk datang dan berada di depan tingkap rumah anda. Selanjutnya, saudara, ketika di luar rumah bunyi guru dan peti sabung menyabung, guru sabung menyabung, tutuplah segala cermin dalam rumah dengan kain. Yang keempat, kalau anda sedang duduk, tiba-tiba terdengar orang beri salam, Assalamualaikum. Jangan jawab selagi tidak nampak ada orang yang memberi salam. Sekiranya kalau kita menjawab salam dan kita dapati tidak ada orang di luar rumah, kita telah pun mengizinkan makhluk jin untuk menghuni dalam rumah kita. Kisah berikut ini yang ingin saya ketengahkan adalah kepercayaan, entah benar ataupun tidak. Hanya satu kepercayaan orang Melayu. Ini kepercayaan nombor 5. Kiriman daripada Kak Sulastri berkongsi pengalaman. Dan bagaimana, saudara, pernahkah anda terdengar kepercayaan berikut ini? Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang... Saudara, kepercayaan yang dikirimkan oleh Kak Sulastri berkenaan dengan goli. Dalam rumah kakak, beberapa kali kedengaran bunyi orang bermain goli, Kesi. Yalah, bunyi goli ini datang daripada rumah jiran sebelah atas. Kakak, kisah yang kakak nak kongsi sama berlaku di rumah kakak. Kakak menetap di rumah di kawasan Bedok North. Pendengar Ria 897 FM. Pernah anda dengar kepercayaan tentang bunyi goli? Kalau rumah kita kedengaran bunyi goli pada waktu malam, ini bermakna dalam rumah kita ada yang menghuni. Inilah yang terjadi pada Kak Sulastri.
Bila kakak berpindah ke Bedok North, daripada Teluk Belanga, kakak pindah ke Bedok North rumah kakak. Kisah ini berlaku lama dahulu, Casey. Tahun 1994. Waktu tu baru pindah. Dulu tinggal dengan mak dekat Teluk Belanga. Selepas dah berumah tangga, hampir 2 tahun kakak berumah tangga, dapat kunci rumah baru di Bedok. 1994. Pindah dekat rumah ni, hidupnya rasa agak janggal sedikit. Yalah, kakak ni adik-beradik ramai. Dalam keluarga ada 7 orang. 7 orang anak mak, adik-beradik kakak tinggal dekat rumah mak di Teluk Belanga. Jadi daripada rumah yang begitu ramai, ya, mak, adik-beradik lagi dengan bapa, kakak pindah ke Bedok seorang diri. Bila berkahwin, berumah tangga dengan suami, rasanya memang janggal duduk dalam rumah sorang-sorang. Jadi apa yang berlaku, setiap malam selepas kakak pindah hampir 2 minggu lebih pada waktu itu, kakak akan dengan suami ni akan terkena gangguan, Casey. Bunyi orang bermain goli. Dan pada mulanya bunyi goli ni datang seolah-olah daripada rumah jiran tingkat atas, ya. Bukan sekali, selepas 2 minggu lebih ni bunyi goli kedengaran hampir setiap malam. Hampir setiap malam. Jadi suami ni dengan kakak terganggulah. Akhirnya keesokan hari, bila suami keluar bekerja, kakak naik atas, ketuk pintu rumah atas. Ada orang buka pintu. Buka pintu orang Melayu, Casey. Kakak pun dia tanya, kakak siapalah? Awak siapa? Kakak pun perkenalkan diri kakak. Oh, saya Su. Ya, nama panjang saya Sulastri. Awak cari siapa? Oh, tak ada. Saya jiran bawah awak. Rumah awak ni betul-betul atas rumah saya. Kemudian dia tengok lagi. Masih lagi tertanya-tanya. Apa hajat kakak datang? Kata Kak Sulastri. Oh, minta maaf. Ini saya ada bawa coklat. Kakak berikan dia coklat, Casey. Kakak serahkan dia coklat. Dia pegang coklat. Kemudian salam kenal, saya jiran bawah. Satu saya nak tanya ni. Apa dia? Malam-malam dah beberapa kali ni saya dengar bunyi goli. Saya tak kisah nak main goli petang ke, tak kisah. Tapi kalau malam-malam, kalau boleh elaklah. Kalau anak-anak awak nak main tu, janganlah sampai larut malam. Saya dengan suami dah beberapa kali nak tidur terganggu. Kemudian dia tengok kakak. Anak-anak saya dah besar dah. Dah tak duduk dengan saya lagi. Oh, awak ke atau suami yang main goli malam-malam? Main goli? Tak ada. Tak ada orang main goli dalam rumah ni. Kenapa pula awak cakap macam tu? Kemudian kakak terpaksa minta maaf. Sebab seolah-olah kakak ni membuat satu provokasi pada jiran atas. Minta maaf puan, minta maaf. Saya sebenarnya tak ada. Dah beberapa hari ni, setiap malam nak tidur mesti dengar bunyi orang main goli. Dan bunyi itu seolah-olah dengar datang daripada rumah awak. Sebab itulah saya naik atas. Saya cuma nak cakap aja, kalau nak main goli tu tak kisah, mainlah waktu lain, jangan waktu larut malam. Dia jawab lagi, saya minta maaf. Sebab saya sejujurnya, saya tak tahu apa yang awak maksudkan. Anak-anak saya dah besar. Suami dengan saya takkanlah kami suami isteri duduk rumah nak main goli. Tak payah juga, Casey. Kakaknya berterima kasih dan kakak minta maaf. Turun bawah. Malam tu, bunyi lagi orang main goli. Bunyi, Casey. Suami kakak dah hilang sabar. Kakak cakap pada dia, bang, bukan orang atas. Mana boleh bukan orang atas? Mana boleh bukan orang atas? Awak tak dengar ni? Bunyi datang dari mana? Alamak, bising betul lah. Jadi suami kakak naik atas ke si? Keluar rumah. Bang, abang sabar bang, sabar. Cakap baik-baik bang Abang jangan marah-marah, cakap baik-baik bang. Kakak ikut suami ni atas. Naik atas, ketuk pintu. Ketuk pintu rumah jiran atas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak ada orang buka.
Assalamualaikum. Tak ada orang. Bang, dah lah bang. Pukul berapa ni bang orang tidur? Oh, tahu pun tidur. Habis kita nak tidur, dia main goli. Tak fikir. Assalamualaikum. Ada orang buka pintu. Waalaikumsalam. Ya, ada apa? Ini saya jiran bawah awak. Siapa main goli dalam rumah? Tolonglah hentikan. Bising tau. Dah berapa malam ni? Tadi isteri saya datang, awak cakap tak ada. Ni nak tidur ni bunyi lagi. Awak ada anak ke? Suruhlah berhenti. Maaf cik, saya tak faham apa yang cik berbualkan ni. Bunyi goli. Cik, dalam rumah saya dengan suami saya tengah tidur. Awak tengok muka saya ni. Muka baru bangun tidur. Siapa yang nak pergi main goli malam-malam? Dia diam. Suami saya pun terdiam. Bukan kami, cik. Suami minta maaf, tapi saya dah memang tak tahan dah. Bukan awak. Betul. Cik, nak masuk rumah saya. Nak masuk rumah saya buka pintu sekarang. Tak apa. Suami dengan saya pun jalan. Kan bang, saya dah cakap bukan diorang bang. Siapa ni main goli bising-bising? Jadi keesokan hari, suami memberitahu masalah bunyi goli pada kawan yang datang rumah. Namanya Pak Said. Suami kata, Pak Said, rumah saya ni setiap malam mesti dengar bunyi orang main goli. Ingatkan jiran atas, buat malu je. Datang marah-marah ketuk pintu. Bukan diorang mah, kata suami kepada Pak Said. Pak Said ni adalah seorang rakan kerja suami lah yang rapat. Ada kalanya memang mereka suka datang, ya, datang rumah, kadang-kadang duduk dekat kolong blok, isap rokok, sambil tu akan berborak-borak. Dan bila dah berpindah ni, Pak Said kerap juga datang lah. Nanti datang bawa makanan, datang untuk berbual-bual dengan suami. Mereka memang kawan rapat walaupun umur memang jauh berbeza. Kemudian Pak Said setelah mendengar keluhan suami, saya ni sedang sajikan minuman, kopi ke si. Pak Said jemput minum Kemudian Pak Said kata, Rashid, rumah kau bunyi orang main goli. Kau cakap orang atas. Aku rasa bukan bunyi orang main goli orang atas. Dari apa yang ku tahu, lazimnya kalau bunyi main goli itu datang dari rumah sendiri. Apa Pak Said cakap ni? Maksud aku, bunyi orang main goli itu datang dari rumah kau. Bermaksud rumah kau ada gangguan. Tak adalah gangguan. Aku tak bohong. Kemudian Pak Said minta izin suami untuk tengok rumah. Dari ruang tamu masuk bilik tidur. Bilik tidur saya, dapur, tandas. Pak Said keluar, duduk balik dekat ruang tamu. Aku rasa aku tak pernah salah. Rumah kau ni ada penghuni. Kemudian Pak Said cakap, malam ni sebelum tidur kau cuba buka surah. Kau putarkan surah ni dan kau tengok bunyi goli ke atau tidak. Jadi mereka teruskan berbualan dengan suami dengan Pak Said. Jadi apa yang berlaku, Pak Said pun pulang setelah dah nak dekat larut malam. Suami dengan saya pun memandang ke arah satu sama lain dan bertanya, betul ke kata Pak Said tu? Malam tu Casey, saya ingat lagi, saya ada beberapa kaset bacaan surah-surah suci. Saya masuk dalam player, saya tekan play, baca surah sepanjang hari, sepanjang malam. Saya dengan isteri, katanya saya dengan suami masuk ke dalam bilik, dah nak tidur. Sepanjang malam tidur dengan nyenyak tanpa dengar gangguan bunyi goli. Pada mulanya suami tak nak percaya. Suami kata ini semua koinsiden, secara kebetulan.
Secara kebetulan putar sura-sura benda tu berhenti. Suami cakap, kita teruskan Casey. Dari 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Dah 7 hari Casey. Dah seminggu tidur dengan nyenyak, langsung tidak dengar bunyi orang bermain goli. Saya tengok suami, bang, saya rasa Pak Said tu betul. Abang juga tak percaya. Dan memang benar, pendengar Ria 897 FM. Sebenarnya dalam rumah saya adalah punca bunyi goli yang mengganggu tidur saya. Misteri Jam 12. Okey, itu ada kisah yang dikongsi sama tentang kepercayaan bunyi goli rumah ada gangguan. Bunyi goli rumah ada jin, ada hantu. Adakah ini satu kepercayaan yang benar ataupun tidak? Ada yang mengatakan kisi bunyi goli itu adalah sebenarnya kesan bunyi apabila berlakunya musim cuaca sejuk dan panas, kan? Kalau cuaca sejuk dan panas ni, lantai rumah kita ni akan mengembang dan menguncup. Jadi ini akan menghasilkan bunyi lantai itu sendirilah waktu ia melalui proses mengembang dan menguncup. Jadi itu penjelasan dari segi logik, dari segi susah yang nak masuk akal, dalam rumah ada gangguan. Bagaimana, apa kata anda? Saudara boleh kirimkan voice note kepada KC +6597868464, dan kalau nak bercerita melalui voice note jangan terlalu panjang dan kisah anda tu harus jelaslah, disampaikan dengan jelas. Jangan depan kipas ke tempat yang bising. Sebelum kirimkan, dengar balik adakah suara anda jelas ataupun tidak. Jadi kirimkan ke talian ini melalui aplikasi WhatsApp voice note. Anda boleh rakamkan suara anda +6597868464 +6597868464. Anda juga boleh hubungi KC di 669-11897. Silakan. Kalau nak berkongsi kisah, anda boleh hubungi saya di 669-11897 berkongsi kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Kita kembali dengan kisah selanjutnya. Yang ini, kalau tadi kisah tentang gangguan goli dalam rumah, seterusnya ini adalah kiriman daripada pengirim kita bernama Zack. Zack kata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pendengar Misteri Jam 12 dari Batu Pahat, nak berkongsi kisah pengalaman seram ini yang berlaku di hadapan rumah saya. Kisah dari Zack berkongsi pengalaman, katanya saya menetap di sebuah rumah kampung, dan ini berlaku di rumah kampung saya, iaitu terletak di Batu Pahat. Pengalaman ini, jadi saya dah memahami kisah yang Zack kirimkan. Saya berikan sedikit gambaran pada anda. Katanya Zack, rumah kampung saya ni, depan rumah adalah tempat ahli keluarga akan letak motosikal dan kenderaan keluarga. Jadi kenderaan keluarga akan letak betul-betul di depan pintu rumah. Dan saya ni pula Casey, daripada bilik saya boleh nampak bahagian pintu keluar masuk rumah lah. Bila saya jenguk dari tingkap ni, saya jenguk dari tingkap, saya boleh nampak lah pintu keluar masuk rumah kami. Dan ada kalanya saya suka duduk dekat tingkap ni untuk isap rokok, Casey. Isap rokok, telefon, berbual dengan tunang saya, kata Zack. Pada satu malam, sedang saya berada dekat tingkap bilik Casey. Tengah berbual dengan tunang saya terperasan dekat belakang kenderaan bapa saya. Kenderaan bapa saya, iaitu Proton Wira. Tempat duduk belakang, ada perempuan tengah duduk. Hei, Astaghfirullahalazim. Tunang saya tanya, kenapa awak istighfar? Kenapa you istighfar ni? Kenapa? Kereta baba dekat belakang macam ada orang .
You ni takutkan I je. Tengoklah betul-betul. I nampak ni ada orang tengah duduk ni. Jadi pendengar Ria 897. Sedang Zack berbual dengan tunang. Tunangnya cuba menidakkan apa yang Zack nampak. Sebabnya tunang takut. Jadi untuk kurangkan takut, kata alah tak ada apa benda lah. You ni fikir bukan-bukan lah. Zack tengah pandang ni. Betul lah tengah tengok. Tiba-tiba Casey saya. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Casey, saya terus masuk ke dalam, tutup tingkap. Casey nak tahu kenapa. Saya tengah tengok, tengah cakap ni, perempuan dalam kereta tiba-tiba toleh Casey, toleh pandang ke kanan, memandang ke arah saya. Saya dengan segera tutup tingkap, duduk dekat katil, tercungap-cungap nafas. You kalau dah okey call I lah. Tunang saya sampai letak telefon takut. Dia pun letak telefon, saya duduk sekejap. Duduk, tenangkan fikiran. Okeylah, tak ada benda lah. Mungkin salah nampak. Saya pun berdiri balik pergi dekat tingkap. Nak buka tingkap ni. Tengah nak tolak. Sebelum nak tolak tingkap, dekat luar, saya dengar bunyi suara nyaring. Bayangkan, nasib baik saya tak tolak tingkap. Masuk balik, baring atas katil, tertidur sampailah ke pagi. Misteri Jam 12. Jadi itu dia kisah yang dikongsi sama saudara. Benar ataupun tidak, tapi seram kalau anda dalam situasi yang diketengahkan awal tadi. Ya, Zack walaupun kisahnya ringkas, tapi kita boleh bayangkan tengah sandar pada tingkap, berbual dengan tunang, ternampak bahagian depan rumah yang mana abahnya selalu letak kenderaan dekat sana, Proton Wira. Oh, lama ni Proton Wira. Kemudian dia tengok, perhatikan, tempat duduk belakang tu kenapa macam ada orang Bila diperhatikan dan tenung, rupa-rupanya memang ada orang, iaitu seorang perempuan di tempat duduk belakang. Wow. Kalau anda dalam situasi Zack, apa anda akan buat? Boleh kongsi dengan saya. Oh, lupa nak upload poster MJ12. Okeylah. Nanti saya akan usahakan untuk anda upload saya, untuk anda komen bila saya mau naikkan poster MJ12. Sekarang kita ke hujung talian kita, ataupun ke mana ni? Okey. Kita nak berkongsi voice note yang saya terima. Kalau ada voice note, kirimkan kepada Casey. Jangan lupa +65 9786 8464. Ini voice note kita, silakan. Assalamualaikum Casey. Nama saya Habibah. Ingin menceritakan tentang anak saya duduk di rumah sewanya. Anak saya duduk rumah sewanya selama 3 bulan. Akhir-akhir ni dia mendapat gangguan lah di rumahnya. Dia tengah malam dia terasa lapar. Lepas tu dia pergi dalam pukul 12 lebih kat pukul 1 macam tu, dia pergi dapur masak goreng nugget. Kali tiba-tiba dekat bilik kat dapur dia tu dekat dengan bilik air. Lepas tu tiba-tiba dia tengah masak. Adalah benda apa entah dia nampak macam benda merangkak masuk celah kengkang dia. Lepas tu dia pun Astaghfirullahalazim, dia pun bilang. Lepas tu dia lari masuk dalam bilik. Lepas tu itulah ceritanya yang saya ceritakan anak saya di rumah sewa tu. Lepas tu keesok harinya dia pula tidur malam-malam tu, tiba-tiba telinga dia ni bengkak sakit. Macam ada orang yang bicit telinga dia sampai bengkak. Tiba-tiba dia pun bacalah ayat-ayat apa dia yang tahu baca. Lepas tu minta dengan Allah Ta'ala. Dia tiup dekat tapak tangan dia, terus usap kat telinga dia, minta lah dengan Allah Ta'ala supaya dia sembuh sakit dia kalau ada gangguan apa-apalah.
Alhamdulillah esok dia pun baik. Tak ada sakit dia tu. Bengkak telinga dia pun dah baik. Alhamdulillah. Itulah gangguan yang ada di rumah sewa anak saya. Terima kasih MJ12. Itu je. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Puan yang sudah berkongsi kisah untuk para pendengar Ria dalam Misteri Jam 12. Hello, selamat pagi. Hello. Hello. Selamat pagi. Siapa bercakap ni? Saya Fazli. Fazli, panggilan dari mana? Saya panggilan dari Yishun. Ada kisah Fazli tentang apa ni? Silakan. Okey, saya sekarang kat Semangpak. Saya ada kisah dekat Semangpak terjadi lah. Silakan, teruskan. Okey, saya nak terus. Okey, sekarang masa tu saya mancing seorang dekat Kampung Hasan sana. Wah, berani awak Saya masa tu tak salah saya 2 orang. Waktu jam berapa tu? Jam 2 pagi lah. Nak masuk 3 lah. Okey. Okey, masa tu saya bawa jala, jaring lah. Tapi masa tu saya pula mencari kupang tau. Mencari kupang. Saya cari bebek. Kita bikin barbecue semua lah. Kali bebek tengah cari sekali saya jumpa kupang ni berlonggok. Apa yang dipesankan daripada orang tua saya, benda berlonggok kita tak boleh ambil. Pasal benda tu kumpul untuk makan. Tapi saya tak ingat apa-apa. Tak beri salam, tak apa. Saya ambil. Saya makan lah. Saya bakar. Keharian ni besoknya saya balik. Saya dapat satu mimpi. Ada satu cikak datang dalam mimpi saya. Dia tunjuk benda longgok tu dekat bawah jeti tau. Jeti setengah. Jadi saya tak ingat apa-apa. Kali lepas tu, the second day saya dapat sama mimpi. Tapi bila saya duduk lepak dengan kawan saya kat bawah, kawan saya cakap, kau pergi balik lah, bukan muka kau. Dia cakap, kau betul. So saya balik, saya tengok cermin. Ada kening satu. Kening saya tinggi tau. Habis gata-gata tu berjalan. Saya bilang mak abah saya. Tentang gata-gata tu. Habis bila tu saya telefon ambulans semua datang lah. Dia sampai kat Kutip Puat tu, saya nak pergi bilik air. Diorang cakap diorang tak dapat detect apa sakit. Tapi saya bilang lah, ni sakit. Tapi semasa saya pergi bilik air tu, ada satu nenek tua kat belakang saya. Saya terpanjang. Saya cakap, mana datang orang tua ni? Dia tanya saya, dia cakap, nak, kenapa ni nak? Terus saya cakap, tak, saya balik pada laut. Sekali kena macam ni. Dia cakap, dia bersaudara dengan awak. Ia terperanjat. Sekali saya pun tak ingat apa-apa. Saya cakap, yelah, saya nak pergi. Sekali bila saya berapa tapak, saya pusing. Takkanlah nenek tu lari yang boleh lari. Saya pusing, hilang. Dia hilang. Lepas tu, baru saya terus tak jadi pergi bilik air. Saya patah balik. Saya tanya adik. Pasal adik saya dengan saya. Adik saya cakap, saya tanya adik saya, kau dah nampak siapa-siapa tak belakang? Masa saya pergi toilet. Cakap tak ada. Saya dah suspect lain benda. Okay, tak apa. Lepas tu saya kena warded punya time. Lepas kena warded punya time tu, saya rasa tau benda tu nak berdamping. Rasa benda tu nak masuk dalam badan. Lepas tu saya cakap nurse tu, saya cakap, wak tolong wak, saya rasa benda ni nak datang. Diorang fikir macam saya ni tak betul. Jadi keesokannya, tapi benda tu masuk sebelum subuh dia keluar. Saya berasa. Lepas tu keesokannya, besoknya mak saya datang nak kasih saya makan tau. Bawa makan. Saya tak boleh makan. Saya macam ada orang cekik tau saya punya leher. Dia cakap, mak saya tak boleh telan lah mak. Kau kenapa ni? Kau kena dengan barang laut ke? Tu kau pergi laut gini-gini. Saya cakap, tak tahu lah. Lepas tu malam saya rasa tau tu benda datang. Cuma satu yang nurse tu dia cakap, saya bila cakap dengan dia, saya cakap, wak tolong lah wak, saya rasa benda ni nak datang. Saya pendekkan dia hari tu saya last day lah, the third day, saya masuk dalam bilik air. Saya masih nampak yang ada kening tu tau. Itu masa saya berdiri dekat tingkap. Sekali nurse tu cari nak kasi saya ubat tau. Tapi dia tak nampak saya. Dia nampak nenek kebayan diri kat tu tingkap, kat Kutip Puat. Lepas tu bila saya duduk, dia nampak saya pergi kat katil. Tapi saya totally sombong macam orang tua. Macam orang tua kat hospital macam tak nak layan. Lepas tu ini yang nurse tu cerita saya. Lepas subuh saya rasa totally benda tu keluar. Baru nurse tu pagi bilang kepada saya, awak nak tahu tak, malam saya cari awak kat mana? Dia cakap, kita bilik air. Lepas saya pergi bilik air, lepas tu saya dekat tingkap. Dia cakap, dia tak nampak saya, tapi dia nampak nenek kebayan. Benda tu damping dengan saya. Lepas tu keesokan ni, lepas tu dah tak, lepas hari tu yang totally keluar, dah tak ada apa-apa. Cuma saya nasihatkan lah,
Kalau kat sana tu memang tempat dia yang kawasan tu memang keras. Janganlah kau nampak benda macam berkumpul dalam air, jangan ambil. Pasal itu dorang benda ni laut ni penuh, kita takut dia kumpul nak makan. Itu pesan bapak saya. Itu je saya punya pengalaman. Wow, terima kasih ya. Kisah yang menarik, penceritaan yang jelas. Ini contoh yang baik. Terima kasih, brother. Okey. Kembali. Ya, benar ataupun tidak kita tidak pasti, tapi ini adalah satu perkongsian. MJ12 kan hanya sekadar hiburan, tapi yalah ya, cara dia bercerita tu berada kita memang baiklah. Jelas, mudah difaham. Jadi anda bayangkan sampai pergi ke hospital ada benda ikut, sampai kan juru rawat pun menampak Misteri Jam 12. Jam 12. Terima kasih pada anda yang sedang menonton ya, ataupun tadi ada menonton video saya upload ya, video yang tak panjang dalam 30 saat lebih lah, 30 lebih saat, 40 saat. Dan terima kasih pada anda yang mendengar Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Rancangan Misteri Jam 12 bertahun saya dah kendalikan rancangan ini ya. Dan pelbagai DJ telah pun bertugas mengendalikan rancangan Misteri Jam 12. Dan ramai tak tahu MJ12 ni sebenarnya dah mula sejak tahun 2005 kalau tak silap saya. Tapi waktu tu bukan saya buat lah. Waktu tu ada teman-teman yang lain mengendalikan. Dan saya DJ paling lama lah buat MJ12 Dah 10 tahun. 10 tahun cerita hantu tak habis-habis. Nampak? Saya patut dapat anugerah rancangan paling lama di udara. 10 tahun tau saya kendalikan MJ12 Wow, ini satu pencapaian dalam sejarah radio mungkin. Dan kita akan terus berkongsi kisah. Mungkin saya nak simak dahulu kiriman-kiriman yang saya terima. Terima kasih pada anda semua yang telah pun kirimkan komen di Facebook dan Instagram ya, yang bertegur dan juga yang telah pun memberikan maklum balas suka dengan rancangan Misteri Jam 12. Baik, antaranya saya cubalah secara rambang ni Eddie Rusiadi dari Pelintong, Johor Darul Takzim selamanya MJ12. Terima kasih. Terima kasih pada sebenarnya pada pendengar-pendengar yang setia. Ya, kita ada beberapa pendengar yang setia. Kalau saya tengok nama saya tahu ini adalah pendengar setia Jadi terima kasih pada anda yang merupakan, anda tahu siapa diri anda lah Anda, kalau anda tak teman saya akan berbual seorang on air sebab tak ada orang nak dengar cerita saya. Jadi terima kasih kalau anda adalah pendengar setia. Kita ada Suzana ya, tag kawannya Wani Ghazali, jom dengar. Okey, terima kasih pada Suzana Azni yang telah pun tag teman anda Wani Ghazali. Yang seterusnya Lisa Zainuddin, salam KC, salam selamat malam dari Tiban Garden. Acun DK, salam KC, apa khabar brother Acun DK, sedang buat apa sekarang ini, saya bertugas ke di rumah. Muhammad Zul, saya dari Kelantan, MJ12 the best, terima kasih orang Kelantan. Saya masih belum lagi dapat berpeluang untuk pergi ke Kelantan. Kalau di Kelantan ni tempat mana yang best ya? Saya kalau pergi Kelantan, saya nak makan nasi nasi kerabu nasi apa dia panggil lupalah, dekat Kelantan ada satu nasi, jenis nasi yang popular nanti boleh saya cuba di sana. Kita juga ada daripada teman kita Bentayan, salam dari Pattaya, MJ12 terbaik, terima kasih pada Hazim Hakimi, terima kasih pada Cik Muhammad Rahihan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam dan selamat pagi, saya dari Gua Musang, Kelantan, Malaysia, dan saya suka kisah tentang silat dan kuda kepang. Nampak? Kalau ada saya akan cuba ketengahkan ya. Akan datang nanti MJ12 akan saya ketengahkan satu segmen yang mana segmen tu saya panggil Case Chronic. Jadi segmen Case Chronic ni dalam MJ12 adalah perkongsian masalah yang dialami oleh pendengar ya. Kalau ada saya akan ketengahkan lah Jadi yang mana saya akan kongsi sama masalah misteri ini dan anda boleh berikan pendapat pandangan anda. Okey. Dalam masa terdekat dalam perancangan saya sedang kumpulkan email dahulu. Kalau dah cukup baru saya boleh ketengahkan ya Case Chronic. Terima kasih juga pada teman-teman yang lain.
Antaranya Muhammad Salih Udin dari Jarantet. Terima kasih pada Muhammad Salih Udin. Terima kasih juga kepada Jos Santai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Morning. Ada kita tak ke mana-mana. Lagi layan MJ12 sambil santai. Jos Santai dari Bedok. Terima kasih pada Jos Santai. Ayang Alisha hari ini saya dan suami Muhammad Ali dengar MJ12 bersama sebab suami tak kerja malam ni. Selalu saya dengar seorang Kesi. Selamat malam. Selamat malam pada anda Ayang Alisha dengan suami sedang dengar kalau takut setidak-tidaknya sebelah ada suami melainkan kalau suami awak tidur lah. Muhammad Syafiq terbaik bosku, terima kasih. Kak Nurkia Jones, wow, sempat kirim gambar bermain salji baring atas snow action baring atas snow. Assalamualaikum DJ KC. Terima kasih. Madah pun beringin. Semangat sikit lepas pingsan tengok gambar tahu goreng dan gado-gado tadi. 0 degree salji sekarang. Salam dari dapur Shop Share. Jeng. Bestnya. Saya suka dengan salji Saya pergi Jepun. Minus 3 degree. Saya pakai jersey Manchester United saja. Sampai orang tegur, Casey, tak sejuk ke? Okey lah. Tapi dia akan rasa sejuk bila angin tiup. Itu rasa macam kena semut-semut satu badan. Terima kasih. Minggu depan ni boleh ajak member baru join MJ12, Casey. Member baru join MJ12. Siapa tu member baru yang anda maksudkan? Kita juga ada teman kita dari JB, Nizar Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JB dok layan berasap hihi MJ12. Terima kasih. Daud, saya pendengar dari Perak malam ni, cerita sangat menarik. Dengan berkesi selamat bertugas. Terima kasih pada anda Daud. Johari Ali, saya peminat Misteri Jam 12 dari Puchong, Selangor, Malaysia. Punya minat kan, gitar pun beli seakan akan gitar KC amboi. Dekat belakang tu tu gitar wakaf. Saya The Keluang Man from Johor, stay dekat Kampung Melayu Keluang Town. Terima kasih. Dari Nur Azman, salam KC. Saya dari Nur Jaman, peminat setia MJ12 dari Kiara Codong Road, Bandung, Indonesia. Sedang lepak sambil mendengar MJ12 malam ni best. Biar betul ni makanan malam ni Wah, sedap betul. Kau sampai hilang suara Wah, Derry, sedapnya ni makanan ni. Enak banget gini. Okeylah, itu antara kiriman-kiriman yang boleh saya bacakan. Kalau saya baca habis, maknanya Misteri Jam 12 message Okeylah, saya baca lagi 2-3 lah Yang ini kita tengok, ini random saya tak ada pilih kasih. Saya asyik baca dia, tak ada. Ini mata terpandang mana, saya scroll stop. Gitulah. Arman Maulana, salam dari KL. I love KC and MJ12 listening live. Terima kasih pada Arman Maulana. Nama macam penyanyi kumpulan Gigi Hanya engkau yang bisa. Okey. Seterusnya kita ada siapa lagi ni? Kita ada QE Syafika, QE Johar. Hai Kisi, hello, selamat tengah malam. Baru balik dari habisan duit, baru balik dari bazar Kisi. Alhamdulillah selesai duit suami saya kerjakan. Sebenarnya jalan untuk last time sebelum masanya saya melahirkan anak kami yang pertama. Harap semua dipermudahkan. Terima kasih dan selamat tengah malam. Okey, untuk anda QA Syafika, semoga dapat melahirkan bayi yang sihat dan anda juga sihat selamat semuanya lah. Dan suami jangan panik Okey, itu antara kiriman komen yang boleh saya bacakan. Dan sekarang ini kita teruskan kisah. Anda boleh jawab, saya boleh jawab panggilan, anda jawab panggilan, bercerita Kak Nana setia dari Belanda dengan MJ12. Seram sejuk sebab dekat sini sejuk 2 degree. Wow, 2 degree Yang ini kita teruskan dengan voice note yang saya terima dalam rancangan Misteri Jam 12. Hai, Assalamualaikum KC. Nama saya Di, saya dari Sengkang. Okey, saya nak kongsi kisah yang berlaku kira-kira dalam 9 tahun lepas. Masa tu saya mengandung anak saya yang sulung. Okey, and masa tu saya duduk di rumah ayah saya di Pasir Ris.
It's Pasir Ris End, and dia dekat dengan laut and dekat ujung lah, betul-betul menghadap Punggol. So kawasan tu memang banyak sangat history, dan siapa yang biasa dekat area tu memang tahulah that area memang memang keras sangat-sangat. So pengalaman saya is that masa saya mengandung dalam 2 bulan, baru 2 bulan, suami saya kerja malam. So cuma tinggal saya dan ayah saya saja kat rumah. So masa tu saya actually tengah tidur lena, tapi tak macam mana pukul 4 pagi tepat saya tersedar bangun, nak pergi toilet. So saya kena keluar gunakan common toilet kat dapur, dan lepas tu masuk balik bilik lah. Dan after that saya tak boleh tidur balik, jadi saya on TV. Tapi volume TV tu memang perlahan sangat-sangat. Jadi baru on TV tak sampai 5 minit, lepas tu lagi sekejap bulu rumah saya semua berdiri. Saya dengar suara orang menyanyi, sayu and sangat mendayu-dayu. Dia bunyi lagu dia macam very klasiknya lagu lah, jadi memang sangat mendayu-dayu. Terus saya mutekan TV tu, tapi masih dengar jelas tau. And bulu rumah saya makin berdiri, and langsir saya dah start bergoyang. Dia macam ada orang sentuh lah, bergoyang. So saya dah takut. Saya terus panggil ayah saya. Yalah, pregnant, anak pertama. So memang, and saya ni memang jenis penakut. So itulah, ayah saya baca-baca cakap, dia kata dah tak apa-apa, dia suruh tidur. Jadi okeylah, saya abaikan benda yang baru jadi tu, walaupun saya memang takut saya sangat masa tu. Dan 2 bulan genap, masa tu 4 bulan, ngandung 4 bulan, benda yang sama juga jadi. Dan time yang sama juga suami saya kerja malam, dan dia saya tersedar pukul 4 pagi untuk pergi toilet. Masuk toilet, keluar daripada toilet tu, masuk bilik, on TV. Saya ni memang jenis kalau dah tersedar memang susah nak tidur balik. So on TV, lagi sekejap dengar lagi dia nyanyi lagi kat luar tu, Jadi saya memang dah takut sangat-sangat. Dan masa tu pula ayah saya tak ada rumah, memang baca je lah apa yang saya tahu. So bertahan sampai pagi suami saya balik. So the next day, suami saya off day, jadi lepas dia dah rehat apa semua, kita orang pun keluar dinner. Jadi masa balik tu, dekat luar rumah kita orang, suami saya tengah smoke kat luar rumah. So bau bunga cempaka memang sekuat-kuat tidak. Saya memang dah takut lah, saya dah tahu benda tu ada kat situ. So saya terus masuk rumah, terus masuk toilet lah. Masuk toilet, cuci muka, cuci kaki, terus ambil uduk. Dan saya dengar tingkap dapur saya digegarkan. Okay, macam tiba-tiba orang gegar duk. So saya pekikkan lah, panggil husband saya masuk. Dan husband saya baca apa-apa yang patut. Dan after that, okay, relax. So after that incident, the next morning tu, saya bagi tahu ayah apa jadi, apa semua. Jadi ayah saya sebab dah kena 3 kali tu turut. So ayah saya terus pagarkan rumah tu, betul-betulnya pagar. Dan after that, alhamdulillah lah, sampai saya bersalin, tak ada apa-apa lagi berlaku. Actually kawasan rumah tu memang banyak sangat insiden. Banyak kali saya nampak, banyak kali dengar, banyak kali rasa that kawasan Pasir Ris 700 lebih. So insyaAllah lah, nanti ada masa nanti saya share lagi. Okay, terima kasih Casey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih pada anda juga. Assalamualaikum Casey. Nama saya Ashraf. Saya nak ceritakan tentang kejadian yang berlaku di rumah sepupu saya di Malaysia yang tidak akan saya sebutkan. Kakak sepupu saya tinggal di sebuah rumah 2 tingkat. Kejadian ini berlaku pada bulan lepas lah. Pada satu malam, dia nak ke dapur untuk membuat susu untuk anak dia. Bila dia turun ke bawah, dia ternampak mak dia baru keluar dari dapur, ataupun maybe dari toilet. Di belakang mak dia ada susuk tubuh orang tua yang sedang mengikuri mak dia. Kakak sepupu saya terus
pergi dapur untuk membuat susu. Pada waktu tu dia tak tegur mak dia sebab dia takut mak dia akan merasa takut lah. Keesokan harinya, kakak sepupu saya memberitahu mak dia tentang kejadian itu. Tapi mak dia tidak merasakan apa-apa benda pelik yang berlaku pada waktu itu. Cuma dikatakan mungkin saka atau ada benda yang singgah di kawasan perumahan itulah. Itu saja Casey, pengalaman saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kisah yang ringkas, padat dan jelas. Terima kasih pada anda, ya Ashraf. Seterusnya kita nak berkongsi kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Assalamualaikum Casey, nama saya Nizam. Masa tu saya sama kawan saya Irian sama Fahran. Kita main bola kat Bedok. Main bola sampai pukul 10 lebih. Kita balik. Time nak balik, kawan saya nampak baju colour putih atas pokok. Dia ditegur, apa benda tu kat atas pokok baju colour putih. Habis saya cakap jangan ditegur malam Jumaat. Bila dia tegur, kita balik sama-sama. Lepas tu kita bawa busuk kat bus stop sana. Ambil bulu kita melemang. Sekali kita jalan, saya kita nampak putih anak kat Bedok Soft. Lepas tu kita balik. Besok hari kita demam. Terus kita demam tu, besok kita tunggu lagi. Main tempat sama juga. Balik pun benda tu tunggu kita kat bus stop. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih kembali. Hello, selamat pagi. Hello. Halo, saya Pak Raden. Pak Raden, sudah lama tak dengar. Ya, dengar suara terang dah Pak Raden suara. Terang Pak Raden, silakan. Tentang apa kes ni? Ya, ini Pak Raden ada kes kronik. Orang kes tahu tak? Pernah tak orang tak tahu lepas pakar lain. Pak Raden pernah membantu baru-baru kes kronik. Orang tersampuk Pontianak kesiangan. Pernah ada Pontianak kesiangan. Apa yang dipanggil alam gaib kesiangan ke si? Ini Pontianak ni yang ada kes keranjang. Kita selalu kalau lambat tidur, kita kadang-kadang lambat kerja kan pasal oversleep. Ini Pontianak pula over roaming night life ada unseen force. Dia telah orang ketiga telajak mengembara waktu malam, mungkin terlalu suka sangat menikmati malam yang begitu lagi kalau bulan purnama ke. Pontianak ni mengembara ni kerana tidak mengganggu orang ke. Ada kadang-kadang dia juga ingin menikmati keindahan alam semesta. Dan apa yang terjadi, Pak Lin cakap satu kes kronik. Apa tahu, dia budak ni, itu pasal Pak Lin cakap, orang kata, budak-budak jangan merambu malam. Nombor satu ke si, naik motor ke si. Ini dia naik motor, orang kata, dia main macam bak ronde, tapi bukan bak motor. Singapore ada very good law. You cannot promise naik rider ke apa, macam mak rempit pun tak boleh kan. Ini terjadilah apa, dia bila malam orang kata kirakan dia sudah naik motor dengan login couple dia, dan dia masing-masing dengan mata air. Kau tengok kau dah lah belum kahwin, bukan murid kau dengan mata air pula. Jadi terjadilah orang kata kirakan bila dia balik dia dah hantar perempuan dia tu dekat rumah tu dia speed. Kasi dia main dia speed macam dekat expressway malam-malam, dan terjadilah orang kata Pontianak dalam pukul berapa dia balik. Itu pasal orang cakap budak-budak muda pada kau pergi naik live, baiklah kau tidur siang-siang malam boleh bagi bangun subuh ke apa ke atau apa. Tapi terjadilah ni Pak cakap budak muda ni dia bukan budak liar ke si. Tahulah anak muda remaja baru naik umur 21, 22 ni kan. Diorang ingat the night is still young macam lagu Cliff Richard tu. Dan akhirnya terjadilah orang kata kirakan apa tahu yang terjadi yang Pak dia cakap ikhlas. Rupanya dia katakan bila dia naik motor orang kata Pontianak kesiangan yang tengah terbang nak mengejar antara batasan pagi menjelang subuh. Kasi tahu tak? Setiap pagi menjelang subuh is a borderline between an unseen force yang akan cepat mengembara sebab mereka dua tak dapat, mereka takut dengan seruan azan, dan nombor dua mereka takut dengan sinaran cahaya matahari. Dan apa yang terjadi, Pak dia cakap ikhlas, dalam lintasan kesiangan ni Pontianak ni antara yang kesiangan, telah pun kesiangan dia telah melintasi tubuh.
dia tengah melintasi subuh yang begitu orang kata darurat bagi dia, tapi dia tak dapat melintasi alam masuk ke dalam liang tanah ke masuk ke dalam tempat mana-mana pokok yang gelap atau mana-mana hutan Dracula kan. Kalau sebelum siang kan orang kata cepat-cepat orang tidur kan sebelum awake morning, dan terjadilah perkara yang sama gini. Pontianak tu telah terbang melayang, telah meresap orang kata speed like a jet, orang kata telah meresap ke dalam tubuh dia, maka tersampuklah dia. Bila dia balik dia rasa satu macam badan dia tu macam ada benda yang meresap dekat badan dia, tapi dia tak tahu apa. Tapi bila dia balik, bila tengah hari tu subuh pagi, orang katakan dia dah rasa macam kes kronik yang teramat sangat. Badan dia menggeletar dan dia rasa seperti seolah-olah orang kata ada benda yang meresap di badan dia tak tahu apa. Dia rasa bagaikan angin sejuk, tapi bila masuk di dalam badan dia panas. Kes itu tak, alam gaib ni baik siapa pun jin ni semua, diorang bersifat panas sebab dia dijadikan oleh api. Jadi anak ni bila dia masuk dalam badan kita, itu pasal sihir ni panas ke sih? Pasal bila dia masuk dalam badan seseorang bila sihir tu, dia akan membara bagaikan abang api, bagaikan api di dalam sesekam. Dan akhirnya orang kata dia rasa badan dia bisa dah cakap, rupanya kesih Pontianak kesiangan tu telah menumpang orang kata di badannya untuk mengelakkan alam siang yang menjelma dan mengelakkan dari panggilan azan. Kesih tahu tak? Alam gaib ni telinga diorang begitu tajam. Kalau diorang tahu azan tu bila akan berjema, diorang tahu bila di antara sempadan subuh dan masih malam. Itu pasal kesih orang kata. Dan akhirnya Pontianak yang kesiangan ni telah telajak untuk balik ke alam gaib dia, orang kata ke alam mengembara, ke alam sebelum dia menempuh alam kesiangan, telah meresap ke badan budak ni, telah orang kata untuk menumpang badan dia. Sangka dia mendadak macam dia rem je, orang kata aku masuk dekat badan kau, tapi dia sedar dia masuk badan budak tu adalah badan seorang insan, orang kata kerana hamba Allah yang orang kata lemah, manusia biasa yang mempunyai darah dan yang mempunyai orang kata tubuh yang masih hidup, sedangkan dia benda yang dah tak ada. Dan akhirnya sakit badan dia bisa dia keluar. Dan bila Pak Din datang kes kronik pukul berapa tahu Pak Din datang, Pak Din terpaksa ubat juga pasal dia kasih bed Pak Din on the line. Bila dia pukul 7 pagi Pak Din datang, dia cakap anak dia tak ada mengerang dia pada belah balik rumah, apa sekarang tak boleh rasa bisa. Dia cakap dalam badan dia macam ada benda mengkerik-kerik mencekau, dan macam ada benda memberontak nak keluar tapi tak boleh keluar. Jadi Pak Din cakap terus terang, Pak Din tengok orang kata bahang dia teramat sangat, bukan demam, tapi Pak Din nampak ada macam benda, macam alam gaib, macam ada lembaga yang bergerak. Di situ macam ulat yang bergerak, macam benda yang bergerak kat badan kita. Jadi Pak Din cakap, ini kau pergi kat mana? Saya tak tahu Pak Din, saya balik subuh. Pak Din cakap, yang kau ni gila betul balik subuh apa pasal? Awal-awal subuh kau balik rumah, orang kata kau masih bujang, orang kata balik rumah kan duduk malam ke apa kan bagus. Saya cakap tak tahu Pak Din, itulah ibu dia beletek. Pak cakap jangan beletek. Pak Din cakap, orang kata bukan Cik Radin, orang kata Wak Radin, saya bukan beletek. Anak saya ni memang nakal Pak Din, mentang-mentang dia beli motor. Dia ni apa tau, step macam orang kata kirakan night rider pula. Dia bangga dengan motor dia baru beli tak berapa ribu, tak tahulah model jenis besar. Dan tapi akhirnya orang kata kirakan benda Pontianak kesiap dia Pak Din ubat. Pak Din cakap ini alam gaib. Kita tahu tak dalam ilmiah kita perubatan, tanya pakar Pak Saad atau siapa yang Haji Ismail, Pak Din saya macam sedara Cik Kadir ke apa. Bila kita merubah orang, kita mesti nak ada spesialis dalam mengetahui apakah alam yang mendampingi dia. Itu pasal orang kata begitu juga kalau kita pergi GP tak boleh baik, kita akan pergi kepada spesialis. Because spesialis ni diorang ada more professional daripada GP. GP pun bagus, tapi GP akan cakap juga kalau kita ada sakit, I think I cannot do this, but you better go to the hospital or go to specialist and check also. I give you the medicine first. Begitu juga doktor pun humble, dia suruh refer to the specialist kalau dia rasa dia ni, dia honest you see. Tapi cuma satu, bila Pak Din tengok baru dia cakap. Bila Pak Din tengok apa tahu, bila Pak Din dengar dekat orang kata kirakan nafas dia tu, kerana satu je nafas dia nak mengerang, nak mengilai, tapi tak boleh mengilai. Macam laki-laki, Casey dengar tak?
Mana ada laki-laki tersampuk mengilai. Selalu yang tersampuk mengilai, siapa tahu, Allah sayang perempuan, sedih aku perempuan. Kadang aku sayang, aku sedih tengok perempuan ni. Perempuan yang tersampuk akan mengilai. Tapi kerana dia menempuh, dia merempuh badan seorang laki-laki, dia tak berjaya mengilai. Itu pasal banyak orang tak tahu. Kenapa tersampuk perempuan yang mengilai? Sebab perempuan kaum hawa. Dan Pontianak ni pun kaum hawa juga sebenarnya. Jadi Pontianak kalau masuk ke perempuan, dia boleh mengilai. Pasal perempuan dah jadi membership dia juga. Kadang-kadang maaf bukan perempuan tu Pontianak. Dah jadi membership, dia boleh meniru cara perempuan tu. Dan perempuan tu mengerang, mengirai, .com, merengek cara dia. Sebab dia kan perempuan. Dia pasal kalau dia masuk dalam badan lelaki, dia tak boleh mengilai. Tapi laki-laki tu tapi bukan mengilai, tapi seperti mengilai. Contoh dia tapi mengilai orang yang macam suara jin lah. Gitu kan. Tapi dia tak boleh mengilai suara merdu Pontianak. Perempuan kalau tersampuk kan cantik suara dia, romantik mengilai gitulah. Tapi tak boleh lawan suara pijak. Main manja lah, .com, romantik, main manja. Tapi terjadilah, orang kata kirakan apa yang buat, Pak dia cakap, ni anak awak ni ada benda masuk dalam badan dia. Pak dia rasa mungkin Pontianak kesiangan. Habis makcik tu, Pak dia merepek, Pak dia mana ada Pontianak ada kesiangan. Oh, kau tak pernah dengar dalam alam gaib pun orang ada kesiangan tau. Orang kata, tak tahu lah, dalam saya hidup umur dah 60 lebih tahun, perempuan ibu dia pun tak pernah saya dengar. Itu pasal kadang-kadang kau nak perlu orang lama untuk mengenal benda-benda ni. Jadi ada ke Pontianak kesiangan. Jadi Pak dia bantu dia. Jadi Pak dia cakap, kasih dia satu ilmiah lah. Kau minum air ni, lepas tu kau pergi ke satu, Pak dia cakap dengan dia, kau pergi ke satu tempat gelap. Pak dia suruh dia pergi bilik air dia, tempat tutup lampu tu gelap. Kalau bilik air dia gelap, jadi tutup, kau minum air ni, dia akan keluar. Orang kata macam dia ingat tempat dia gelap, jadi dia boleh raih melalui tempat gelap tu. So ini a dark shadow to take this thing out. Jadi kita memerlukan benda gelap untuk mengeluarkan dia. Kalau kesiangan, dia takut sebab hawa bahang matahari dan hawa kesiangan ni akan seperti membakar diri dia. Macam The Dracula case juga, kes kronik. Dan akhirnya bila Pak Aden cakap kau pergi, aku tunggu. Jadi dia pergi, dia lock bilik air. Kalau kita tutup walaupun siang hari kan gelap. Jadi bila dia tutup, tak buka lampu, orang kira-kira ada rasa macam sebab dia rasa juga, dia rasa tolong mak, dia kata apa jangan, dia tak dapat tu. Dia rasa bila air tu macam pintu dia gegar bergoyang gitu, sekarang macam ada benda macam keluar gitu melalui gaib. Pontianak kan boleh tembus pintu keluar dan hilang kecil. Baru Pak Din bang tarik dia, baru cakap dia, Pak Pakcik, Pak Raden rasa macam lega, Pak Din macam benda keluar daripada badan saya. Dan akhirnya Pak Din cakap, Pak Din ubat ke satu kronik, orang yang tersampuk tak pernah orang dengar, alam gaib Pontianak kesiangan yang tak dapat mengelak kesiangan merempuh badan seorang manusia. Itu saja ya, kronik sudah disettle ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Radin. Dan saudara, dengan ini KC undurkan diri. Terima kasih pada anda yang mendengar dan juga yang telah memberikan komen. Ya, saya esok tidak bertugas. Saya akan cuba upload iaitu MJ12 on call. Jumpa anda. Dan kepada peminat-peminat MJ12 berbangsa Cina, ada dari seberang tambak ada Xinyan Kuaile Amboi, Kongsi Facai, Ampan Ampau Nalai gitu. Selamat menyambut tahun baru Cina kepada semua, khususnya pendengar-pendengar Ria yang menyambutnya. KC nak undurkan diri. Dan terus jangan lupa, kalau nak ikuti perkembangan MJ12, anda harus follow Instagram Ria, like Facebook. Kadang-kadang saya ni kalau ikut mood lah, kalau happy mood saya akan upload video, upload di Facebook ataupun di Instagram Ria. Jadi follow dan like Instagram Ria dan juga Facebook Ria. Bye-bye. Misteri Jam 12.